10 tahun lalu adalah kenangan hitam yang tidak akan saya lupakan. Semuanya bermula apabila saya merenung kerusi kosong di mana abang saya Greg sentiasa duduk merokok dan merenung keluar tingkap. Saya tertanya-tanya di mana Greg kerana dia tidak pulang ke rumah sudah 3 hari. Dalam kekacauan itu, ibu tidak risau tentang Greg. Dia menjalani kehidupan seharian tanpa menghiraukan anak sulungnya itu. Baginya, Greg sudah dewasa dan mampu menjaga diri sendiri. Apa yang ibu tidak tahu ialah, Greg terlibat dalam aktiviti samseng. Saya telah menyaksikannya dan mengetahui segala rahsia abang saya di luar. Greg telah memberi amaran kepada saya untuk merahsiakan semua yang saya tahu tentang aktivitinya. Saya mula memendam rasa takut kepada abang saya sendiri. Kadang-kadang imajinasi liar memberi gambaran tentang apa yang mungkin berlaku pada masa hadapan. Namun begitu, dia tetap abang saya. Dan saya tidak akan membiarkan dia jatuh ke dalam jurang kegelapan. Saya akan cuba membantunya keluar dari aktiviti samseng. Bunyi pintu dibuka. Aku meluru ke muka pintu dengan harapan Greg sudah pulang. Greg berdiri di muka pintu dengan ketakutan pada wajahnya. Saya tidak pernah melihat dia takut seperti itu. Sesuatu telah berlaku, dan saya dapat merasakan perkara berbahaya menyelubungi suasana itu. Aku hanya mampu memerhatikan Greg masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Saya harap dia okey, tapi jauh di dalam hati ada sesuatu yang mengganggunya. Saya cuba mengumpulkan keberanian untuk mendekati Greg dan bertanya khabar. Dia hanya mendiamkan diri. Topinya sentiasa menutup separuh muka seolah-olah ada rahsia sedang disembunyikannya. Kemudian, dia berpaling kepada saya dan berkata, "Saya nak tunjukkan awak sesuatu." Sudah lama kami tidak pergi ke hutan itu. Seingat saya, kali terakhir kami berada di kawasan itu adalah sebelum segala-galanya berubah, sebelum dunia Greg menjerumus ke dalam kegelapan. Kadang-kadang tinggal di pinggir kota membuatkan kami merindui suasana kampung, tempat kami membesar. Kami berhenti di satu kawasan. Greg menunjuk ke arah kawasan hutan tanpa berkata apa-apa. Kerana ingin tahu, saya segera memasuki hutan. Saya menoleh ke belakang dan merasa hairan Greg tidak bersama saya. Saya teruskan langkah. Saya menghampiri sebuah kawasan cerang. Pada masa yang sama, hidung saya menghidu bau busuk, seolah-olah ada orang mati di kawasan itu. Kemudian, saya melihat satu mayat manusia di atas tanah. Rupa-rupanya bau busuk itu datang dari mayat itu. Namun, saya tidak berganjak dan terus memeriksa mayat tersebut. Dan akhirnya saya mengenali identiti mayat tersebut. Greg. Mayat itu adalah Greg. Topi itu masih di atas kepalanya. Kemudian, saya menyedari Greg baru sahaja berjalan dengan saya. Ini membuatkan saya keliru. Saya berlari dan menuju ke kawasan tempat saya melihat Greg kali terakhir. Dia telah pergi. Saya tersedar bahawa saya telah bertemu dengan roh Greg yang menunjukkan lokasi mayat itu. Saya memberitahu ibu tentang penemuan mayat itu. Ibu terkejut mendengar berita itu. Selepas polis mengesahkan bahawa mayat Greg telah ditemui dan telah mati selama 3 hari, akhirnya saya menerima hakikat bahawa Greg benar-benar tiada lagi di dunia ini. Punca kematiannya belum dikenal pasti. Sejak hari itu, saya sering melihat roh Greg berdiri di sudut gelap dinding memerhatikan saya tidur. Pada mulanya saya takut, tetapi lama-kelamaan saya terbiasa. Mungkin roh Greg hanya mahu melindungi saya. Satu roh wanita mula muncul di sisi Greg tidak lama selepas itu. Saya tidak tahu roh siapakah itu, atau tujuan kemunculannya. Yang saya tahu, dia hanya memandang saya dengan pandangan tajam. Dan saya masih melihatnya sehingga hari ini.